Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guysku kembali lagi di Reaction Dalam Kamar. Oke. Langsung aja. Oke. Pada video kali ini guys, kita akan mereaction satu video dari Fakto Channel. Dengan tajuk yaitu 10 rahasia gelap tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri tidak tahu. Penasaran seberapa gelapnya? Wow, seberapa gelap kita guys. lihat. Apakah sangat gelap? Mari kita lihat. Oke. Cekidot. Dalam kehitungan 3, 2, 1. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Jangan lupa Dan subscribe jangan lupa Fakta. tekan loceng. 10. Filipina nak pakai nama Malaysia dulu. Tak kuat. Sebenarnya sebelum Ini penukaran hal nama baru. Melayu kepada Malaysia, Baru dapat tahu dikatakan saya. Dia mahukan nama Malaysia. Mesti korang tak pernah dengar tentang fakta ni kan? Terdapat pidato oleh Wenceslao Vincent, seorang pemimpin Filipina yang bertajuk Melaya atau Malaysia Irredenta, yang secara ringkasnya mahu menggabungkan gugusan Kepulauan Melayu seperti Tanah Melayu, Filipina dan Indonesia. Malah ketika nama Malaysia dicadangkan sebelum penubuhannya, Filipina pernah memujuk agar nama Malaysia ditukarkan kepada mereka. Namun gerakan gabungan ini terbatal selepas penubuhan Malaysia pada tahun 1963 yang merangkumi Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hidup Malaysia. 9. Wah. Asal usul nama Malaysia. Jadi tadi Filipina ternyata sempat mau Menggunakan nama Malaysia. Jadi idenya tuh menggabungkan antara 3 negara. Filipina, Malaysia, Indonesia. Indonesia. Wow. Karena negara Melayu ya. Ya, andai kan itu terjadi, teman-teman, maka pemimpin Filipina yang disebut tadi, maka akan jadi Gajah Mada 2.0. Wow. Majapahit. Oke, kita lanjut. Kalau korang nak tahu, Asal-usul nama tak ada Malaysia. siapa pun yang mampu memberikan fakta yang tepat mengenai asal-usul nama Malaysia yang sebenar. Namun antara teori yang terkenal ialah teori pertama, nama Malaysia telah wujud sebelum penubuhan Malaysia lagi berdasarkan peta dari tahun 1835 dalam peta yang dilukis oleh Thomas G. Bradford, seorang ahli geografi US, dan pelbagai lagi buku. Malaysia. Teori kedua, Teori kedua. nama Malaysia dikatakan hasil gabungan antara dua perkataan Inggeris, iaitu Malay yang membawa maksud orang Melayu dan Shire yang membawa maksud perkampungan oleh pelayar dan pedagang pada zaman itu. Bila digabungkan menjadi Malaysia, iaitu perkampungan orang Melayu. Teori ketiga, menurut penulisan di dalam buku berjudul Malaya, tulisan A.J. Stockwell, Malaysia merupakan nama pilihan Tunku Abdul Rahman sebelum merdeka lagi. Namun Tan Sri Ghazali Syafi'i, iaitu salah seorang daripada 4 anggota Suruhanjaya Kobol, mendakwa beliaulah yang turut mencadangkan nama Malaysia untuk persekutuan baru itu. Tentu ada latar belakang yang menyebabkan mereka terfikirkan nama Malaysia kerana ia sudah wujud lebih awal lagi. 8. Wow. Jadi banyak teori ternyata. Ya, Ada beberapa teori. Ada yang diberi nama, ada yang memang sejak dulu ditemukan namanya Malaysia. Atau yang Kalau dari lihat dia Inggris dari ya. peta ya kan. Ada Malay dengan Shire Dan ada yang diusulkan namanya. Tapi yang Malaysia itu agak logis ya. Ya, Ya, kayak kalau kita gunakan konsep cocok logi, cocok juga. cocok juga itu. Karena pendatangnya dari sana kan. Iya. Malaysia. Ya. Oke, kita lanjut guys. Oke. Black Hawk Down. Hah? Siapa di antara korang pernah tengok cerita Black Hawk Down? Nearly 1,000 dead and counting. That's not a war, Mr. Ito. It's genocide. Kalau korang nak tahu, cerita ini berkisarkan tentang kisah yang berlaku pada tahun 1993 tentang bagaimana pasukan tentera elit Amerika Syarikat cuba melepaskan diri setelah diserang oleh tentera Somalia ketika sedang melakukan misi bantuan. Filem ini dikatakan berdasarkan kisah sebenar, namun sebenarnya ia adalah tidak tepat. Ini kerana yang bertarung nyawa dan menyelamatkan tentera Amerika Syarikat di dalam filem itu sebenarnya adalah tentera Malaysia. Menurut Major Jeneral Besara. See? Who is the hypocrite one? Wash.
Amerika itu selalu playing victim. Seolah-olah dia korban gitu. Padahal yang sebenarnya itu tentara Malaysia. Betul. Dan Malaysia ya. Dengan secara patriot menyelamatkan mereka. Oke. Datuk Mat Rozzi Baharom, iaitu salah seorang anggota tentera yang terlibat dalam operasi tersebut. Disebabkan ini merupakan filem Hollywood, maka peranan Malaysia tidak diiktiraf. Seolah-olah Malaysia tidak terlibat dalam misi itu. I kept turning around to this little Malaysian driver. I said, you just drive this thing and get it the hell out of here. And he kept turning back saying, no, we stay. When we got in trouble that night, we had to ask the United Nations to come help out, which they did. And again, I can't thank enough the Malaysians for what they did that night. Tapi Jadi, terdapat versi seolah-olah yang lebih hero-nya tepat, Amerika ya? iaitu filem dokumentari bertajuk Black Hawk Down, The Untold Story, The Untold dikeluarkan pada tahun 2019. Malah Malaysia juga ada menghasilkan filem Malbat, Misi Bakara pada tahun ini yang berkisarkan tentang situasi yang berlaku pada tahun 1993 itu. Mara ke depan dan gerak sekarang. Yang terakhir baru yang betul. Yang tadi itu. Yang buatan Malaysia ya. Nah, Jadi Itu yang karena buatan versi untuk membenarkan versi ya, sebelumnya. itu penting Oh. gitu. karena film Hollywood yang hero-nya malah seolah Amerika ya. Iya. Nah, Karena kacau itu, juga itu sejarah seringkali dimonopoli Iya. untuk kepentingan sendiri. dan dimanipulasi. Betul. Jadi- Lanjut Han. Harusnya sejarah itu diceritakan secara objektif. Betul. Ya, tetapi memang Amerika yang notabene negara penjajah, Oke. mereka suka memanipulasi cerita dan Cerita. mereka memang sejak awal terbentuknya Amerika itu orang-orangnya udah pada manipulatif kawan-kawan. Gak bisa itu. Karena pernah Bisa, dengar bisa. juga sejarah itu diciptakan oleh para pemenang. Nah, Iya, betul. Masalahnya sekarang pemenangnya sendiri tentara Malaysia nggak diceritakan. Kita kan, nah itu. Ya karena malah paling itu victim ya. itulah konsep, maksudnya itulah cara mereka untuk menjadikan negara mereka terlihat negara power. Negara power. Negara ini. Tapi salut dengan Malaysia Hmm, berani mengatakan yang benar betul. dan membalas film dengan film. Hmm. Jadi Apple to karya Apple. dengan karya. Ya, gitu. terbaik. Mantap. Terbaik. Lanjut. 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 7. Lagu Negaraku. Ah, Ramai yang tahu sebenarnya lagu Negaraku diambil daripada bahan lagu Negeri Perak kan? Cuba korang tengok perbezaannya. Sama kan? Tapi tahu tak korang, sebenarnya lagu Negeri Perak diambil diinspirasi Perak. daripada lagu La Rosalie oleh komposer dari Perancis bernama Pierre Jean de Béranger yang didengari oleh Sultan Abdullah ketika beliau berada di Kepulauan Seychelles pada tahun 1877. Beliau kemudian mengubah lagu itu menjadi lagu rasmi Negeri Perak yang bertajuk Allah Lanjutkan Usia Sultan. Namun pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman telah mengadakan pertandingan mencipta lagu kebangsaan sebelum merdeka. Kerana pada zaman itu, tanah Melayu tidak mempunyai lagunya tersendiri. Walaupun terdapat 514 buah lagu diterima di seluruh dunia. Namun, tak ada satu pun yang diterima. Akhirnya, pihak jawatan kuasa membuat keputusan untuk mendengar semula lagu kebesaran negeri sedia ada dan mereka tertarik dengan lagu Negeri Perak. Rentak lagu itu kemudian telah diubah semula oleh Saiful Bahri, kemudian diperdengarkan buat pertama kalinya sebagai lagu kebangsaan pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka. 6. nice. 6. Duit shilling haiwan. Hah? Korang pernah tak tengok rekaan duit yang ditolak atau di-reject? Oh. Pada tahun 1966, Bank Negara Malaysia telah mengadakan pertandingan. Mereka bentuk duit shilling Malaysia yang pertama bagi menggantikan mata wang Malaya British Borneo, keluaran negara British. Pertandingan itu telah disertai dan mendapat sambutan yang hangat oleh rakyat Malaysia. Sebanyak 3 pemenang telah dipilih dan rekaan-rekaan mereka yang berunsurkan pelbagai haiwan itu kemudian dipamerkan di Muzium Negara. Tetapi, di dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Datuk Muhammad Kasim Haji Ali di majalah Coin Digest 1989, beliau mengatakan Tunku Abdul Rahman yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia pertama tidak bersetuju setelah melihat rekaan duit shilling itu. Nak tahu apa alasan beliau? Tidak, ini tidak boleh. Orang akan ingat kita makan semua binatang ini kerana kita adalah negara demokrasi berparlimen. Kenapa kita tidak ambil sahaja gambar bangunan parlimen untuk digunakan sebagai reka bentuk sebuah shilling baru?
Disebabkan hal itu, rekaan shilling bertemakan haiwan tidak digunakan dan ditukar kepada rekaan bangunan parlimen. Wah, berarti Tunku Abdul Rahman ni banyak andil ya dalam apa? Dari tadi selalu muncul. Iya, dalam Dari pengurusan lagu. baik dari lagu, Atau shilling ya. gitu. Pantas namanya besar di Indonesia. Iya. Luar Tapi biasa. tapi keren juga ya kalau seandainya uang shilling itu ada gambar hewan-hewannya gitu kan. Iya. Kayak kita kan Garuda. Di kita kan ada. Ada Garuda kan. Nah, iya, keren. Ini kan beda-beda nama ini hewannya. Jadi setiap koin beda-beda nama hewannya, jadi wah keren juga, unik gitu. Itu Betul. soal selera dan itu relatif. Oke. Lanjut. Lanjut. 5. Sejarah bendera Malaysia. Oh, Oke. Ada yang mengatakan bahawa bendera Malaysia mengambil rekaannya daripada bendera Amerika Syarikat. Tapi sebenarnya ia adalah tidak tepat. Ketika di bawah pemerintahan Majapahit suatu ketika dahulu, kerajaan itu telah menggunakan bendera yang dikenali sebagai Sang Saka Getah-Getah Samudra atau Sang Saka Gula Kelapa. Ketika tertubuhnya negeri-negeri Melayu bersekutu dan Malayan Union, rekaan bendera ini pula digunakan. Wah. Tetapi pada tahun 1949, Majlis Raja-Raja telah mengadakan pertandingan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Dari tadi aku tengok Malaysia ini ya demokratis sebetulnya. Oh sangat bang. Gitu. Dari tadi kayak contoh koin, dia Koin. ngadain perlombaan. Perlombaan. Ya. Kalau dipilih Terus pemenangnya lagu. siapa? Lagu juga. Perlombaan juga. Lagu, Bang. dia mengumpulkan 514 lagu. Ya kan Ditolak gitu. sih, walaupun semuanya ditolak. Iya, tapi maksudnya dia tuh Menumbuhkan nilai-nilai demokrasi itu tinggi. Jadi Gitu. masyarakat juga ikut partisipasi. andil partisipasi Nah. gitu. Dan ini bendera lagi gitu loh. Wow. Betul. Daripada 373 reka bentuk, 370. hanya 3 yang dipilih, iaitu reka bentuk pertama, reka bentuk kedua dan Wah. reka bentuk ketiga. Rekaan ketiga yang dihasilkan oleh Muhammad bin Hamzah dari negeri Johor telah dipilih sebagai pemenang. Namun terdapat 3 perubahan yang dilakukan untuk reka bentuk akhir. Pada 26 Mei 1950, buat pertama kalinya bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dikibarkan di pekarangan Istana Sultan Selangor dengan dihadiri oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai King George keempat. Apabila pembentukan Malaysia pada tahun 1963, bendera Malaysia sekali lagi diubah pada bilangan jalur-jalur dan pecahan bintang. 4. Baru tahu nih guys. Time capsule bawah bangunan capsule parlimen. bawah bangunan. Korang tahu tak, sebenarnya terdapat kapsul masa atau time capsule yang ditanam di bawah bangunan parlimen. Semasa pembinaan bangunan parlimen pada tahun 1962, lokasi yang dahulunya dikenali sebagai Bukit Foley Barat atau West Foley Hill telah dipilih untuk pembinaan tersebut. Ketika upacara pencatanah dilakukan pada 31 Ogos, kapsul masa telah ditanam serentak dengan peletakan batu asas bangunan tersebut. Apa yang terkandung dalam tu? Mesti korang tertanya-tanya kan? Kandungannya ialah salinan handset mesyuarat parlimen pertama negara Malaysia, surat khabar yang melaporkan peristiwa penting, sampel wang kertas dan shilling Malaysia, kepingan timah, kepingan getah dan benih padi. Siapa tahu bila diorang akan buka semula kapsul tu? Cuba komen di bawah. Menarik. Menarik ya. Menarik. Tentu kalau barang itu dibuka itu udah jadi apa? Historisnya dalam dan harganya iya. mahal gitu ya. Tapi yang disalutkan, mereka di tahun segitu udah kepikiran untuk time buat capsule. time capsule Ya, gitu loh. 1962 ya tadi. kita kapan dengar time capsule bang? Nggak tahu. Ya maksudnya di era 2000-an 2000-an. gitu. Kitanya, tapi nggak tahu tuh kalau zaman dulu memang udah Udah ada ya, mana tahu kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi maksudku mereka memperlakukan itu aja kayak maksudnya nggak cuma ngomong aja yuk buat time capsule gitu kan. Jadi nggak tahu apakah ada salah satu kayaknya buat time capsule keren juga ada. Tapi diberlakukan dan dokumen-dokumen dan barang-barang lama simbolis ya. kan pada waktu itu terjaga tapi belum dibuka loh. Belum buka. Wah, Yuk, tadi dia nanya tahun berapa? Nggak tahu kita ya. nggak tahu. Jadi kawan-kawan yang dari Malaysia ada yang tahu? Oke. Jangan lupa komen di bawah ya. Lanjut. 3. Waktu di Malaysia diubah 8 kali. Oh, Sebenarnya zon waktu di Malaysia telah beberapa kali diubah.
untuk disesuaikan mengikut kepentingan negara di peringkat antarabangsa. Pada tahun 1932, Malaysia yang pada masa itu dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu telah diawalkan zur waktunya sebanyak 20 minit, iaitu dari pukul 11.40 malam kepada 12 malam. Kemudian pada 1 September 1941, sekali lagi waktu Tanah Melayu dipercepatkan sebanyak 10 minit bagi menyelaraskan waktu tempatan dengan waktu antarabangsa. Namun apabila kedatangan Jepun ke negara ini pada tahun 1942, Tanah Melayu ditukar mengikut waktu Tokyo, iaitu 2 jam lebih awal, namun kembali semula ke waktu sebelumnya selepas Jepun berundur pada tahun 1945. Akhir sekali pada 1 Januari 1982, iaitu selepas kemerdekaan, waktu Malaysia sekali lagi telah diubah sebanyak 30 minit oleh Perdana Menteri Malaysia keempat untuk menyeragamkan waktu dengan Sabah dan Sarawak. Waktu Malaysia ketika itu telah diubah dari pukul 11.30 malam ke 12.30 malam dan dilakukan di jam menara bangunan Sultan Abdul Samad yang disaksikan oleh jutaan rakyat Malaysia pada masa itu. Banyak juga ya. Menarik ya. Malaysia ini suka bereksperimen. 8 kali loh. Maksudnya 8 kali itu kan tiba-tiba tahun ini nanti ganti jam lagi, tiba-tiba nanti rubah lagi gitu. Tapi kan. karena itu tadi kan niatnya untuk menyelaraskan dengan beberapa antara bangsa, maksudnya dengan waktu internasional. Sedangkan waktu di sini itulah maksudnya menurutku ya harusnya dengan kita Sumatera harusnya nggak beda. Harusnya ya. Menurutku gitu. Karena azannya sama kan? Di Malaysia dengan di Sumatera ya. Cuma kalau zaman di Jawa kan beda. Kalau dengan di Sumatera itu sama. Di tempat kita azan di sini azan. Dan misal subuh nih, ya udah nanti bukan yang terlalu tiba-tiba terang di sini nggak mirip-mirip. Azan maghrib ya nanti udah malah senja juga gitu. Bukan makanya sebenarnya yang culture shock banget di sini adalah teman-teman dari Jawa. Iya. Yang culture shock. Jadi ketika di Jawa itu jam contoh jam 6 itu udah gelap banget. Iya. Di sini jam 6 masih terang. Sama kayak di tempat kita. Iya. Di tempat kita kalau kita nggak ada culture shocknya sama untuk waktu ya. Yang beda kan angkanya. Ya angkanya aja. Di sini lebih cepat 1 jam daripada di tempat kita di Riau. Mungkin kalau dibandingkan perbedaannya 1 jam ya, misalnya azan maghrib nih 6.20, nah di sini tuh 7.20 gitu. Tapi mungkin kalau di Jakarta kan azan maghrib itu jam 6 kurang ya. Betul. Mungkin di situ kerasanya. Menarik juga, menarik. Tapi kerasanya di sini perasaan aku aja mungkin ya agak cepat ya. Iya. Misalnya gini, kita deadline nih yang sering aku nih. Aku kan orangnya last minute untuk ngerjain tugas misalnya gitu. Nah, kadang kerjanya deadline itu jam 12 malam. Nah, biasanya aku ngerjain itu habis sholat Isya. Habis sholat Isya di Pekanbaru itu jam 8 gitu kan, jam 8. Ke jam 12 itu kan ada 4 jam gitu untuk selesainya. Sedangkan sini selesai Isya itu jam 9. Jadi kalau deadline jam 12, 3 jam. Iya. Jadi kurang 1 jam gitu. Itu kerasanya gitu kan. Dan ini lebih cepat. Paham? Iya. Karena patokanmu sholat Isanya gitu. Isanya menjelang jam 12. Kalau jam 12 di sini kan masih jam 11 di sana. Di sana kita. gitu. Jam 1 di sini, jam baru jam 12 sana gitu. Cuma kan kalau tugas kan biasa deadline itu jam 12 ya. Iya. Nah, gitu. Jadi kayak lebih cepat gitu. Oke. Lanjut. Sebelum negara ini diberi nama Malaysia dan Tanah Melayu, apa nama asal negara ini? Kalau korang nak tahu, suatu ketika dahulu, sekitar tahun 150 sebelum Masihi, negara ini dikenali sebagai Golden Christianis atau Aureum Christianisis yang dalam bahasa Latin membawa maksud semenanjung emas. Nama ini diberikan oleh Claudius Ptolemy, iaitu seorang falsafah Greek yang juga ahli geografi. Di dalam bukunya Geographia yang terkandung peta ketika zaman kegemilangan Rom. Menariknya, nama Golden Christianis diberikan kerana Malaysia pada ketika itu merupakan kawasan yang terkenal sebagai kawasan yang kaya dengan emas. Semenanjung emas itu juga kini termasuk dengan bahagian selatan negara Thailand. Nah, kalau soal emas, memang ekspansi besar-besaran Amerika, Portugis, Belanda, negara-negara Eropa itu memang dulu udah ada namanya gerakan merkantilisme itu. Jadi itu memang gerakan yang mengatakan bahwa negara yang maju
adalah negara yang punya emas banyak. Dan itu salah satu alasan kenapa negara-negara Eropa itu melakukan ekspansi, penjajahan. Nah, ke negara-negara yang negara-negara punya sumber emas. daya alam emas itu. Khususnya di tanah-tanah Sumatera, di tanah-tanah Nusantara. Nah, jadi apa yang magnet paling kuat Nusantara dulu itu memang emas. Selain rempah-rempahnya. Nah, makanya nyambung ini dengan sejarah Malaysia. Betul. Tapi kalau di kita mungkin lebih terkenalnya rempah-rempah ya. Iya. Lebih terkenal rempah dibandingkan mungkin emasnya. Jangan lupa Papua. Oke. Lanjut. Sampai sekarang dijaga. Abdul Razak sebenarnya spy. Mesti korang terkejut dengan Tun Abdul Razak sebenarnya spy. Dalam bahasa kita intelijen, Bang. Oh iya. Ini hampir sama dengan Putin. Waduh. Vladimir Putin. Lanjut. fakta ni kan, siapa sangka Tun Abdul Razak yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua ini pernah jadi spy. Kalau kamu tengok gambar ni, di sebelah kanan sekali yang memakai cermin mata itu merupakan Tun Abdul Razak ketika berkhidmat sebagai perkhidmatan awam Malaya di bawah tentera Jepun ketika kedatangan Jepun ke negara ini. Apa yang mengejutkan dan ramai tak tahu, punca sebenar Tun Abdul Razak menyertai tentera Jepun adalah untuk menjadi pengintip untuk mempertahankan negara. Pada ketika itu, ramai yang tidak mengetahui rahsia ini sehingga memanggil beliau sebagai pembelot. Tetapi, tanpa menghiraukan tuduhan itu, Tun Abdul Razak yang terkenal dengan kebijaksanaannya dengan mudah mendapat kepercayaan daripada pihak Jepun dan dilantik sebagai pembantu di pejabat pegawai daerah untuk menyelaraskan banyak aktiviti dengan tentera Jepun. Ini telah memudahkan beliau untuk mendapatkan maklumat pergerakan tentera Jepun secara sembunyi, di mana beliau secara senyap-senyap menyampaikan maklumat itu kepada pasukan gerila Wataniah Pahang yang diketuai oleh Yuk Mahidin. Disebabkan keberanian Tun Abdul Razak yang menjadi pengintip di kawasan musuh telah memberi peluang yang besar kepada kejayaan askar Wataniah Pahang menentang askar Jepun yang pada masa itu memiliki jumlah yang jauh lebih ramai dan berjaya mematahkan banyak aktiviti serta rancangan tentera Jepun secara rahsia. Fakta memang betul-betul kagum dengan Perdana Menteri kita yang kedua ini yang juga dikenali sebagai Bapa Pembangunan. Fakta berharap semoga video kali ini sedikit sebanyak dapat melahirkan rasa syukur kita dalam lebih menghargai para pejuang kemerdekaan serta nilai hormat menghormati antara agama dan bangsa. Fakta akhiri video ini dengan naungan Merdeka! 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 Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye! Kukira James Bond hanya wujud di filem-filem. Ternyata Malaysia juga ada. punya James Bond yang asli. Yang asli. Salut untuk Tun Abdul Razak sebagai penggemar dunia intelijen. Saya sangat. Jadi kau di sini di bawah siapa nih? Oh tidak. Jangan-jangan jangan-jangan pelajaran ini cuma sandiwara. Jangan ungkap. Salut. Rupanya Malaysia punya sejarah panjang sebagai sebuah negara tanah Melayu. Ya. Dan dari video ini kita banyak belajar, belajar dan banyak informasi kita baru tahu ya dari sini. Bahkan yang bukan awalnya tidak timbul dalam benak kita, pertanyaan-pertanyaan ini setelah melihat video ini, oh iya juga iya. Iya. Jadi kayak aku pun nggak pernah bertanya dulu bendera Malaysia ini, soalnya isu-isunya kan ada yang mirip-miripin tuh sama bendera Amerika. Memang itu aku pernah dengar tuh isu-isu seperti itu, tapi ternyata enggak ya gitu. Dan pemilihan bendera dilakukan secara demokratis. Nah itu tadi salah satu yang aku notice itu kerajaan atau pemerintahan pada waktu itu mau melibatkan orang lain, masyarakat untuk ikut andil berpartisipasi. Bukan sayembara lah ya. Betul. Siapa yang menang, siapa terpilih, nanti ini kita ada rewardnya. Karena lazimnya negara yang dipegang oleh sultan kan satu suara. Mungkin sesama ini aja yang rapat lah itu. Ya, bagus. Oke. So, jadi gimana guys-guysku sudah menambah pengetahuan kalian? Wah, banyak ya informasinya. Dari segi A sampai Z. Terutama sejarah ya. Terutama sejarah. Jadi gelap nggak An? Nggak gelap. Nggak gelap ya? Tidak gelap, malah nambah informasi ya. Saya tercerahkan. Iya. Tercerahkan
dengan segala fakta dan sejarah yang dihidangkan oleh Fakta Channel. Tapi by the way kita apresiasi dulu sama Fakta Channel. Gila loh dia untuk buat effortnya. konten ini pasti effortnya banyak. Untuk Ngumpulin researchnya, foto-foto, ngambil footage video lama, bos. Mencari Gila, timeline. Oh. Wah, bagus, Karena bagus, mungkin untuk mencari foto-foto lama itu agak sulit. Sulit. Ya? Nah, apalagi yang tadi HD quality-nya loh. Yes. Ya mungkin diperbagus Berbagus. gitu. Oke, jadi itu dulu video kita pada kali ini guysku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan komen di bawah jika ada video-video yang sekiranya menarik untuk kita buat reaction. Oke. Betul sekali. Oke, jadi demikian video pada kali ini. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.